Assalamualaikum, salam Malaysia Madiani Kanta. 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen SNC. Yang di-Pertuan Agong menasihati rakyat agar ambil langkah berjaga-jaga serta berdisiplin dalam kawalan kendiri. Keperluan itu susulan peningkatan kes jangkitan COVID-19. Sultan Abdullah turut menzahirkan kegusaran jika rakyat mengambil sikap sambil lewa mengakibatkan kes COVID-19 terus meningkat. Lebih-lebih lagi ketika musim cuti sekolah. Dalam pada itu, Kementerian Pengangkutan galakkan pengguna pakai pelitup muka ketika menggunakan pengangkutan awam. Meskipun pemakaian itu tidak diwajibkan, menterinya berkata saranan itu mengambil kira kes COVID-19 yang kian meningkat. Pada masa sama, mengelak risiko jangkitan. Tiada rakyat Malaysia dilaporkan terlibat atau terjejas dalam kejadian gempa bumi di Gansu dan Qinghai, China. Perkara itu disahkan Wisma Putra. Pihaknya akan terus memantau rapat perkembangan terkini bencana itu melalui Konsulat Jeneral Malaysia di Xi'an. Rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihat supaya sentiasa berwaspada dan mengikuti perkembangan terkini serta nasihat pihak berkuasa tempatan. Pengumuman berkaitan tol sempena perayaan Christmas dijangka dibuat Jumaat ini. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Menteri Kerja Raya. Bagaimanapun, beliau tidak mengesahkan sama ada pengecualian barang tol akan diberi atau sebaliknya. Perincian penuh mengenainya akan diumum pada hari berkenaan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Kerja Raya. 100 lagi poin pengecasan EV disasar ditambah di lebuh raya Bertol, terutamanya di lebuh raya Plus menjelang 2025 yang mengambil kira keperluan pengguna kenderaan tersebut yang semakin meningkat. Ketika ini, menurut Timbalan Menteri Kerja Raya, terdapat 60 poin pengecasan EV di Plus dan LPT yang ditempatkan di kawasan R&R dan stesen minyak dan dikendalikan operator poin pengecas. Usaha selesai masalah perumahan penduduk di tanah rancangan Felda. Agensi itu sedang teliti model perumahan baharu bagi generasi baharu. Pengerusinya berkata ia antara lain melibatkan cadangan pembinaan perumahan berstrata di luar kawasan Felda serta perumahan berskala besar berbanding lot individu dalam kawasan Felda sebagai langkah penyelesaian terhadap isu berkenaan. Warga Felda kini mencecah lebih 2 juta orang. Setakat pukul 6 pagi, jumlah penduduk terjejas banjir di 4 negeri 3,335 orang. Kesemua mereka berlindung di 13 PPS. Berdasarkan portal info bencana JKM, negeri paling terkesan ketika ini Kelantan dengan jumlah penduduk terjejas 3,230 orang. Seorang wanita tempatan maut akibat ditikam beberapa kali pada bahagian depan dan belakang badan oleh seorang lelaki. Kejadian berlaku di Jalan Bayu Tinggi 5, Taman Ciliong, Klang. Ketua Polis Daerah Klang Selatan, ACP Chia Hong Feng berkata, suspek berumur 44 tahun turut mencederakan diri sendiri menggunakan pisau sama. Suspek yang tiada sebarang rekod lampau itu direman 7 hari. Sementara itu, di Pulau Pinang, seorang wanita maut selepas diserang dan ditetak oleh sebilah parang oleh seorang lelaki. Kejadian berlaku di kawasan Raja Uda Butterworth. Menurut Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, mangsa yang berusia 42 tahun disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan. Suspek telah berjaya ditahan polis selepas dia terjun ke dalam laut dari Jambatan Pulau Pinang ketika melarikan diri. 2 lelaki maut dihempak pokok tumbang di Jalan Bukit Belacan, Kampung Lembah Jaya Utara, Ampang semalam. Mangsa yang meninggal ialah pemandu kereta dan penunggang motosikal. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya berkata, polis menerima maklumat berkaitan kejadian pokok tumbang yang menghempap sebuah kereta dan motosikal di jalan berkenaan pada 3.51 petang. Kejadian berlaku sewaktu hujan lebat di kawasan itu. Mayat seorang lelaki warga emas yang dilaporkan hilang pada Isnin ditemukan terdampar di tebing pasir Sungai Kedah pagi semalam. Polis menemukan mayat mangsa ketika melakukan pemantauan di sekitar sungai berkenaan. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Sultanah Bahiyah untuk berdasiasat. Kes diklasifikasi sebagai mati mengejut. Ini pula di Kuantan, 2 pelajar warga Cina dakwa diserang seorang pemandu Grab. Kejadian berlaku berdekatan sebuah hotel Sabtu lalu. Salah seorang mangsa cedera dipukul menggunakan kerusi besi lipat. Motif serangan belum dapat dipastikan. Laporan polis berhubung insiden itu telah dibuat. Jual rokok seluduk dan
minuman keras. Seorang wanita India antara 6 individu ditahan JKDM Kelantan. Penahanan dibuat menerusi label palsu yang dilaksana di sekitar Gua Musang selama 3 hari mulai 11 Disember lalu. 165,008 batang rokok seludup, 279.26 liter minuman keras dan sebuah kenderaan dirampas. Nilai rampasan termasuk cukai mencecah RM176,959. Sindiket seludup arak tanpa cukai ditumpaskan Polis Johor. 2 lelaki warga tempatan ditahan selepas serbuan di sebuah kilang di Muar. Ketua Polis Daerah Muar memberitahu pelbagai barangan dirampas termasuk cecair dipercayai parti arak dengan nilai keseluruhan rampasan lebih RM331,000. Juga di Muar, seorang lelaki tempatan ditahan selepas dipercayai memiliki dan menjual mercun tanpa permit. Menurut Ketua Polis Daerah Muar, 149 kotak mercun pelbagai jenis dirampas. Ia dianggarkan bernilai RM83,550. Polis percaya kesemua mercun itu dijual untuk pasaran tempatan sempena sambutan perayaan termasuk Christmas. Kes disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Bahal Letupan 1957. Ibu pelajar lelaki yang larikan diri dari sekolah berasrama kerana didakwa dibuli buat laporan polis malam. Pelajar terbabit tidak hadir bersama kerana masih dirawat di Hospital Chancellor Tuanku Mukris. Namun keadaannya semakin baik dan sedia beri keterangan kepada polis jika diperlukan. 3 pendaki sesat 9 jam di hutan simpan Gunung Pulai sebelum ditemukan selamat pada tengah malam Isnin. Ia hasil operasi dilaksana beberapa pihak berkuasa termasuk Jabatan Perhutanan, Polis dan Bomba. Menurut pengarah JPNJ, ketiga-tiga pendaki berusia 20 hingga 30-an itu didapati tiada permit masuk hutan simpan selain melakukan aktiviti tanpa juru pandu atau malim gunung. Tindakan undang-undang akan diambil. Perkembangan kejadian tanah runtuh di Jalan Wawasan Puchong. Polis mengesahkan kawasan perumahan berhampiran yang tidak terjejas masih selamat dihuni. Ketua Polis Daerah Serdang berkata, penduduk tidak perlu bimbang kerana struktur tanah runtuh itu tidak akan sampai ke kawasan lain. Beliau turut memaklumkan kerja-kerja penanaman cerucuk besi masih giat dilakukan di kawasan terbabit mengikut kesesuaian dan kedalaman cerun tanah runtuh. Kes denggi dalam negara menyusut 1.3% pada Minggu Epidemiologi ke-49 ME49. Ketua Pengarah Kesihatan memaklumkan 3 kes maut turut direkodkan bagi tempoh sama, manakala bilangan lokaliti hotspot meningkat pada ME49 dengan 101 lokaliti dilaporkan berbanding 95 lokaliti hotspot pada minggu sebelumnya. 70% daripada 881 individu yang kehilangan upaya akibat kemalangan dan mendapat rawatan di Pusat Rehabilitasi Perkeso dibenarkan memandu semula. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan, daripada jumlah itu, 402 individu merupakan penunggang motosikal. Kebenaran diberi selepas mendapat persetujuan pusat berkenaan menerusi program Return to Drive yang diperkenal pada 2018. Semua 306 masjid di Negeri Sembilan digesa memperhebatkan usaha menarik minat golongan belia untuk menjadi penggerak masjid. Menurut Menteri Besar, ini dapat dilakukan menerusi penganjuran pelbagai program bersesuaian. 20,000 pengunjung dijangka memeriahkan pelancaran Tahun Melawat Perak 2024 dan sambutan ambang Tahun Baharu di Batu Gajah. Menurut Esko Negeri, program anjuran bersama Tourism Perak itu bakal diadakan pada 30 Disember 2023 hingga 1 Januari 2024. Aktiviti menarik turut berlangsung antaranya Perak Bike 2023, wayang pacak dan pertandingan musikustika. Potensi pelaburan RM29.6 bilion dan potensi ekspor RM2.8 bilion berjaya diraih dari Jepun tahun ini. Ia hasil pelaksanaan 2 misi perdagangan dan pelaburan ke negara itu sejak Jun lalu. Misi pada Jun raih potensi pelaburan RM23 bilion selain RM2.1 bilion potensi ekspor. Sementara misi terbaru yang selesai semalam menjana FDI RM6.6 bilion manakala ekspor RM700 juta. Malaysia kekalkan lebihan dagangan RM12.41 bilion bulan lepas. Menurut MITI, ia lebihan dagangan ke-43 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Bagaimanapun, perdagangan Malaysia catat pengurangan sederhana 2.4% tahun ke tahun kepada RM231.79 bilion bulan lepas. Prestasi itu selari akan dagang utama lain termasuk China dan Taiwan. Kesemua negara itu merekodkan pertumbuhan perdagangan negatif dan pengurangan import global.
Perbelanjaan pelancongan domestik mencecah 61.2 bilion ringgit untuk 9 bulan pertama tahun ini. Menurut Ketua Perangkawan, ia 33.8% lebih tinggi berbanding tahun lalu. Setakat September lepas, 156.6 juta pelawat domestik direkodkan. Ia peningkatan 25.4% berbanding setahun sebelumnya. Pendapatan boleh guna isi rumah meningkat kepada 2.8% pada 2021 berbanding penurunan 4.1% tahun sebelumnya. Menurut Ketua Perangkawan, pertumbuhan ini disumbangkan penerimaan faedah sosial lebih tinggi selain peningkatan dalam kadar penyertaan buruh. Ini menyebabkan perbelanjaan isi rumah catat pertumbuhan 3.7% pada 2021 berbanding pengucupan 4.3% tahun sebelumnya. Pertumbuhan produktiviti negara menunjukkan peningkatan setiap tahun. Ia sekaligus mencerminkan pengembangan ekonomi yang baik. Negara kini berada pada landasan tepat ke arah mencapai sasaran prestasi produktiviti pekerja iaitu 3.7%. Melaka catat kutipan zakat lebih 115.5 juta ringgit setakat 15 Disember. Ia melonjak 12.02% berbanding tempoh sama tahun lepas yang merekodkan 103.1 juta ringgit. Esko Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Melaka berkata jumlah itu membabitkan kutipan zakat harta sebanyak 109.8 juta ringgit dan zakat fitrah 5.75 juta ringgit. 19,667 rakyat Palestin terbunuh manakala 52,586 lagi cedera sejak konflik tercetus pada 7 Oktober lalu. Perkara itu dimaklumkan Kementerian Kesihatan Palestin. Agensi PBB untuk Pelarian Palestin UNRWA turut mendedahkan lebih 60% infrastruktur di Gaza musnah atau rosak, manakala lebih 90% daripada 2.3 juta penduduk dipaksa keluar dari kediaman dan berteduh di kem-kem pelarian. Kumpulan Houthi yang bersekutu dengan Iran berikrar akan terus menyokong perjuangan rakyat Palestin. Pegawainya berikrar akan terus melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas kapal milik Israel. Pendirian mereka jelas iaitu menuntut kekejaman dan pengepungan Zionis dihentikan segera. Tentera Israel IDF mengeluarkan video pada Isnin menunjukkan mereka memusnahkan monumen Perang Gaza pada 2014 milik Hamas. Israel melancarkan serangan darat selama 3 minggu terhadap Hamas pada 2014 sebagai tindak balas walaupun matlamat ketika itu bukan untuk menghapuskan Hamas. Jumlah kematian tentera Israel di Gaza kini hampir 2 kali ganda berbanding semasa serangan darat pada tahun 2014. Kementerian Kesihatan Indonesia mengesahkan penemuan kes jangkitan COVID-19 varian JN1 di Jakarta dan Batam. JN1 dijangka memberi impak ke atas kesan dan corak penularan COVID-19. Setakat 18 Disember, 2 kes kematian akibat COVID-19 direkodkan di Hospital Dr. Muhammad Husin di Palembang dan Hospital Wilayah Tarakan. Namun ia bukan disebabkan varian JN1. Singapura keluarkan garis panduan baharu untuk rakyat dan pelancong susulan peningkatan kes COVID-19. Mengikut kemas kini semasa, kira-kira 56,043 kes dilaporkan sepanjang minggu antara 3 hingga 9 Disember 2023. Purata kemasukan ke hospital setiap hari meningkat daripada 225 kepada 350 berbanding minggu sebelumnya. Indonesia berminat membeli 2 juta tan metrik beras tanpa Thailand pada tahun depan. Perdana Menteri Thailand berkata surat rasmi sudah dihantar negara Republik itu pada Isnin. Indonesia turut menyatakan minat mengimport 1 juta tan metrik beras sebelum akhir tahun ini. Namun permintaan itu tidak dapat dihantar pada masa ditetapkan. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.